dan diberikan dalam dirinya sifat kafaf, cukup, dan qanaah terhadap apa yang diberikan. Saudara yang mulia sekalian, kalau lihat dalam buku hadis 40 sebagai contohnya, yang dikumpulkan dalamnya foto tentang maksud hadis tersebut. Kemudian ada plan of actionnya yang telah pun saya kumpulkan untuk para pembaca yang dimulai Allah sekalian supaya dapat lihat. Apabila kita terangkan kepada anak kita tentang hakikat zuhud, tunjukkan kepadanya buku hadis 40 ni dalam bab zuhud. Bumi globe itu diletakkan dalam tangan seseorang kamu, barulah anak itu faham. Jadi maknanya pendekatan dari 40 ni saya ingin menjelaskan untuk memudahkan para pembaca supaya memahami konsep hadis itu. Jadi Abu Dhar ini seorang yang berpahaman, bukanlah sosialis seperti didakwa oleh setengah golongan yang tersilap bahawanya dia merupakan pengasas sosialis komunis. Na'udzubillah, seorang sahabat tidak pernah fikir seperti itu. Sosialis dan komunis ini beranggapan bahawa Allah itu tiada. Tapi Abu Dhar seorang sahabat antara as-sabiqun al-awwalun, as-sabiqin al-awwalin. Jadi tidak ada pertindahan yang dasar sebenarnya dalam masalah ini. Selagi ini mulia kalau sekalian, Abu Dhar hendak supaya umat Islam memahami tanggungjawab sosial. Jadi inilah dia perbezaan di antara beliau dengan Abdul Rahman. Abdul Rahman bin Auf terkenal dengan giatnya mengumpulkan harta dan mengeluarkannya. Bahkan kalau kita nak kasihkan dalam konteks sekarang, mangkali berjuta-juta, beratus juta telah dikeluarkan oleh Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu. Sedangkan Abu Dhar ni memilih untuk bersederhana. Beliau tidak pandai berniaga. Beliau juga menolak hadiah kerana apa yang dimiliki pada tangannya dirasakan sudah cukup. Jadi ini perbezaan type cara berfikir seseorang kita. Bahkan kita memiliki anak-anak yang ramai pun kita dapat lihat perbezaan cara berfikirnya. Seorang yang fikiran besar, dinamik, seorang yang cukup dengan apa yang ada, seorang yang tidak tahu, confused dan sebagainya. Kemudian kita lanjutkan bicara kita sebagai dimuliakan sekalian. Harap saudara yang dimuliakan Allah memahami apakah yang dimaksudkan dengan perbezaan yang berlaku pada para sahabat di sudut memahami ayat ini. Kita pergi kepada ayat yang 36. Allah SWT menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Terjemahan yang saya pilih dari Sahih Tafsir Ibn Katsir Musnad. Sungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 dalam ketetapan Allah pada sudut waktu. Dia menciptakan langit dan bumi di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin itu sebagaimana mereka merangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahawa Allah itu berserta dengan orang yang bertakwa. Penjelasan kepada hadis ini saya ada sebuah hadis. Penjelasan kepada ayat ini ada sebuah hadis riwayat Ahmad daripada Abu Bakar bahawa Nabi SAW pernah berkhutbah dalam haji wada' yang mana Nabi telah mengucapkan, ala inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqallahu samawati wal ard as-sanatu 12 shahran minha arba'atun hurum thalathun mutawaliyat wa dhul qa'dah wa dhul hijjah wal muharram wa rajab mudhar alladhi baina jumada wa sya'ban Ketahuilah bahawa waktu itu telah pun berputar sebagaimana Allah telah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram. 3 bulan berturut-turut iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rajab. Bulan yang sangat dijaga pengharamannya oleh kabilah Mudhar, iaitu bulan antara Jumada akhir dan juga Sya'ban. Artinya bulan dalam Islam ada 12. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumada al-Ula, Jumada al-Thaniyah. Kita panggil Jamadi. Sebenarnya bukan Jamadi, Jumada. Jadi selagi ini mulia sekalian, ada 4 bulan yang haram. Bulan haram ni maknanya bulan yang ditegaskan tidak boleh berperangan padanya. Tapi kita akan ulas seperti ini. Dulu kita ada sebut sedikit tentang kebenaran ayat ini, bahawa khusus ditujukan untuk peringatan bagi orang-orang Arab jangan menukar bulan sewenang-wenang ni. Jadi Nabi pernah bertanya kepada para sahabat dalam Hajatul Wada', hari ini hari apa? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kami diam. Lalu kami mengira bahawa Nabi akan menamakannya dengan selain namanya. Tiba-tiba Nabi telah bersabda, bukankah ini merupakan hari nahar? Benar, jawab kami. Lalu Nabi bertanya lagi, bulan apakah ini?
Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kami menyangkakan Nabi akan menamakan bulan ini dengan bulan yang lain, dengan nama yang lain. Tiba-tiba Nabi telah bersabda, bukankah ini bulan Zulkaadah? Bukankah bulan ini bulan Zulhijjah? Kami jawab, benar. Nabi bertanya lagi, negeri apa ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kami mengira, menjangkakan bahawa Nabi akan menamakan tanah haram ini dengan nama yang lain. Tiba-tiba Nabi menjawab, tanah ini tanah haram Makkah. Kami menjawab, benar. Kemudian Nabi telah bersabda, fa inna dima'akum wa amwalakum wa ahsabuhu qal wa aradakum alaikum haram ka hurmati yawmikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha wa satalqawna rabbakum fayas'alukum an a'malikum ala la tarji'u ba'di dhulalan yadribu ba'dukum riqaba ba'd ala hal ballagt ala liyuballigh shahidu minkum al-ghaib fala'alla man yuballighuhu yakunu aw'a lahu min ba'di man sami'ah. Jadi Nabi telah menjelaskan kepada para sahabat konteks keharaman dimaksudkan dalam firman Allah itu, sungguhnya darah atau benda kamu serta kehormatan kamu haram ke atas kamu, seperti pengharaman hari ini pada bulan ini di negeri Mekah ini. Kelak kamu akan berjumpa dengan Tuhan kamu, Dia akan bertanya kepada kamu tentang amal-amal yang kamu lakukan. Ketahuilah, sesudah kematianku jangan kamu kembali sesat, di mana sebahagian kamu merangi sebahagian lain. Ketahuilah, bukankah aku telah sampaikan? Ketahuilah, supaya orang yang hadir menyampaikan perkara ini kepada yang gaib, yang tidak datang. Mungkin sahaja orang yang disampaikan kepadanya menjadi lebih pintar daripada orang yang mendengarnya secara langsung. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab tafsir, dan juga oleh Imam Muslim dalam bab yang lain. Jadi kata Syekh Alimuddin As-Sakhrawi dalam kitab yang dihimpunkannya bernama Al-Mashhur fi Asma'il Ayyam wa Syuhur, bahawa dinamakan bulan Muharram kerana bulan tersebut bulan yang diharamkan. Selagi ini boleh katakan diharamkan perangan berlaku padanya. Sebab dahulu orang-orang Arab ini seringkali menyelang-nyelikan. Mereka mengharamkan setahun bulan Muharram itu, dan tahun berikutnya dia tidak lagi mengharamkan, dia menghalalkan pula. Orang Arab ni saudara mereka suka berperang. Dia malas nak bekerja, dia nak perang. Perang untuk merampas harta orang yang telah mengusahakannya dengan susah payah. Macam kita saudara ni boleh katakan golongan pemalas yang ada pada ini tak mahu bekerja, dia minta rasuah je daripada orang. Sama lah ni sama dengan orang Arab. Dia bekerja malas, tapi dia akan minta portion, minta persen dia. Saudara ni boleh katakan benda haram tetap haram saudara. Saya nak bagi contoh pada saudara ni boleh katakan. Saudara awasilah makan, minum, pakai kita semua yang kita usahakan. Jangan menyangkakan bahawa benda yang haram tu saya buat pakaian, buat pada tayar kenderaan, beli kenderaan, memadai tidak makan dengan benda itu. Dalam mazhab Ahmad bin Hanbal saudara, kita pakai satu benda yang haram, ibadah kita tak diterima. Kita beli kereta, tayar kereta dengan cara yang haram, tak akan ada keberkatan pada kenderaan itu. Kadang-kadang orang bagi contoh, saudara ni boleh kat sekalian, seorang nak beli bangunan. Bangunan itu diusahakan oleh pihak kuasa tempatan. Orang yang bekerja di pusat pihak berkuasa tempatan jangan terima rasuah. Tidak ada guna benda yang banyak itu apabila ia merupakan, dia akan mengundang kemurkaan dan juga kehancuran daripada Allah SWT. Nak beli satu bangunan sebagai contohnya, saya boleh luluskan, saya bekerja orang dalam di sini, dengan syarat suap lah saya 200,000, bukan banyak sangat pun. Bangunan ni awak nak beli 5 juta, nanti lagi setengah tahun dia akan naik jadi 7 juta, kamu akan untung atau angin 2 juta. Bagilah saya bagi awak 100,000, bagi saya 200,000, saya akan luluskan projek ini. Ini haram saudara. Yang terlibat, yang menerima rasyuan wal murtashi finnar, orang yang memberi dan juga yang menyogok dan juga yang disogok, kedua-duanya dalam neraka. Ada untungnya pada benda yang nampak banyak, tapi kemurkaan Allah menanti kita bila binasa saudara. Bayangkan kalau Allah tarik sebiji buah pinggang, sebelah dari buah pinggang yang saya miliki itu, ataupun pada anak saudara, wang yang saya dapat 2 juta, tolak komisen 100,000, 200,000 itu 1.8 million itu keuntungan. Takkan dapat membeli sebiji buah pinggang yang bagus saudara. Saudara ini boleh kat pasaran, ambil pengajaran. Jangan jadi seperti orang Arab ini, ayat ini turun untuk mereka, jangan kita anggap khusus untuk mereka. Kita pun bersifat seperti itu, kita akan dapat laknat daripada Allah SWT juga. Jadi dalam konteks ayat yang sedang dibincangkan di sini, orang Arab disuka mengubah bulan. Kalau dia tahu dia nak merampas satu orang pada waktu itu, dia kata ini belum masuk Muharram lagi, ataupun ini telah lepas Muharram. Bulan-bulan ini kalau kita susun Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dia berturutan.
penghujung satu tahun Islam adalah bulan Zulkaidah dan bulan Zulhijjah. Kemudian diikuti dengan awal tahun yang baru Muharram. Jadi Muharram ni yang selalu jadi pertikaian orang Arab zaman dahulu. Kerana selalu dia kata, oh tahun ni halal, boleh perang bulan Muharram, bulan ni. Tahun depan tak boleh pula sebab bercanggah dengan kepentingan. Maka dengan sebab itu dinamakan Muharram, kata Al-Imam As-Sakhawi. Dinamakan Muharram kerana ditekankan begitu sekali pengharaman. Dan satu lagi iaitu bulan Rajab. Bulan Rajab ini dia berasingan. Kalau kita susun bulan-bulan Islam ini, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumada Ula, Jumada Al-Ula, Jumada Tsaniyah, Rajab. Rajab datang terasing. Dia panggil Rajab Mudhar kerana Rajab Mudhar ni golongan kabilah Mudhar yang begitu mengambil berat tentang pengharamannya banding dengan kabilah-kabilah lain. Dia panggil Rajab Mudhar, kata Imam Ibn Katsir dalam tafsirnya. Allahu a'lam. Sehingga ini mulia kat sekalian, adalah para ulama membincangkan tentang maksud perkataan itu. Jumada contohnya, jamak kepada Jumada adalah Jumadayat. Seperti Hubara menjadi Hubarayat. Jadi sehingga ini mulia kat sekalian, boleh dianggap sebagai muzakkar dan boleh digunakan juga sebagai muannas. Boleh dipanggil Jumada Al-Ula, boleh dipanggil Jumada Al-Awwal. Boleh, dua-dua boleh digunakan. Bulan Rajab pula, kata Imam Sakhawi, diambil perkataan tarjib, iaitu tarjib. Rajaba yurajibu tarjib, maknanya keagungan. Jamaknya arjab, rijab dan juga rajabat. Sehingga ini mulia kat sekalian, adalah penjelasan para ulama terhadap nama-nama bulan ini. Safar contohnya diambil dari perkataan asfar ataupun safir al-makan, iaitu safir maknanya kosong, kita panggil sifar. Kerana kosongnya rumah orang-orang Arab pada waktu itu, lazimnya orang Arab akan memulakan peperangan ataupun pemergian. Dia ambil perkataan safar. Sa'ad itu tukar jadi sin, juga dipanggil safar, maknanya pada waktu itu mereka berpergian. Ini pentarifan definisi kepada nama-nama bulan. Saya boleh rujuk sebagai contohnya dalam Sahih Tafsir Ibn Katsir penjelasan tersebut secara lanjut. Kita bukannya nak menguraikan nama-nama bulan ini, tapi menarik juga untuk kita ketahui sedikit. InsyaAllah kita dapat lanjutkan lagi beberapa pengetahuan umum terhadap perkara ini. Dan mengapa orang Arab menghalalkan perangan ditegah oleh Allah SWT? Kerana dia melibatkan perubahan waktu, sedangkan waktu telah ditetapkan Allah SWT. Waktu untuk puasa kalau kita ubah, maknanya Ramadan akan turut berubah waktunya. Sedangkan ketetapan itu pada bulan Ramadan untuk kita berpuasa pada ini. Jadi ini illah di sebalik pengharaman tindakan kejahatan dilakukan oleh orang musyrikun yang terdahulu. Nanti kita akan lanjutkan lebih terperinci pada kuliah akan datang. Allahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.